Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan kepada anda tentang sistem kehakiman di Malaysia. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang sistem kehakiman ini, tahukah anda bahawa sejarah perundangan di Malaysia bermula selepas kedatangan Islam pada abad ke-13 Masihi? Islam telah membawa undang-undang Islam ke rantau ini sehingga kedatangan British. Undang-undang Common Law of England and the Rules of Equity digunakan bersesuaian dengan keadaan di Malaysia. Ayuh, mari kita masuk dengan lebih lanjut tentang sistem kehakiman di Malaysia. Badan Kehakiman berperanan melindungi hak-hak asasi sesama manusia daripada pencerobohan. Selain itu, Badan Kehakiman mempunyai kuasa mentafsir perlembagaan dan undang-undang. Pengisytiharaan sama ada undang-undang tersebut sah atau tidak juga merupakan fungsi Badan Kehakiman di Malaysia. Tahukah anda bahawa kes-kes sivil atau kes jenayah di Malaysia dikendalikan oleh Badan Kehakiman sebagai pentadbir keadilan? Kini saya akan menerangkan kepada anda tentang struktur mahkamah di Malaysia. Mahkamah di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Bagi Mahkamah Atasan terbahagi kepada tiga, iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Borneo. Bagi Mahkamah Bawahan pula juga terbahagi kepada tiga, iaitu Mahkamah Seksyen, Mahkamah Magistrate Kelas 1 dan Mahkamah Magistrate Kelas 2. Mahkamah Tinggi terdiri daripada 60 orang hakim untuk semua di Malaysia dan 13 orang hakim untuk Sabah dan Sarawak. Mahkamah Tinggi boleh membicarakan apa jua jenis kes sivil dan kes jenayah. Ia juga boleh menjatuhkan apa sahaja jenis hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang. Kuasanya terbatas kepada bidang kuasa tempatan. Mahkamah ini terdiri daripada seorang hakim besar dan hakim bagi mahkamah tinggi lain serta Pesuruhanjaya Kehakiman. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa penyeliaan dan pengubahan keputusan semua mahkamah bawahan. Bidang kuasa untuk membicarakan semua rayuan daripada mahkamah bawahan sama ada kes sivil atau kes jenayah. Antara bidang kuasa lain bagi Mahkamah Tinggi ialah: yang pertama, memberi nasihat kepada mahkamah rendah dalam hal perlembagaan. Kedua, menyemak keputusan badan separa kehakiman seperti kemalangan kenderaan bermotor. Seterusnya, pertikaian antara tuan rumah dan penyewa. Yang keempat, pembubaran perkahwinan dan perkara-perkara suami isteri. Yang kelima, kemuflisan. Keenam, penjagaan kanak-kanak. Ketujuh, pemberian kenyataan sah tentang wasiat. Seterusnya, injuksi. Kemudian, pembatahan kontrak. Dan yang terakhir, kesahan individu. Baiklah, bagi Mahkamah Rayuan, ia terdiri daripada 24 orang ahli yang dilantik oleh Raja dengan nasihat Perdana Menteri. Hakim bagi Mahkamah Rayuan ialah Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Rayuan. Bidang kes rayuan ialah memutuskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan membicarakan semua kes rayuan sivil terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Untuk kes-kes melibatkan: pertama, tuntutan melebihi RM250,000, dan yang kedua, keputusan mahkamah atau perintah yang berkaitan dengan kos sahaja. Mahkamah Rayuan juga membicarakan rayuan-rayuan kes jenayah Mahkamah Tinggi. Ayuh, mari kita beralih kepada Mahkamah Persekutuan. Mahkamah ini menentukan kesalahan undang-undang yang digubal oleh Parlimen ataupun DUN. Selain itu, Mahkamah Persekutuan ini juga menyelesaikan perlengkahan yang berlaku antara negeri dengan negeri dan negeri dengan persekutuan. Hakim bagi mahkamah ini terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, Presiden Mahkamah Rayuan, 7 orang Hakim Mahkamah Persekutuan dan beberapa mahkamah tambahan. Mahkamah Seksyen
terdiri daripada Hakim Mahkamah Seksyen yang dilantik oleh Sultan dengan syur Hakim Besar. Mahkamah Magistrate pula terdiri daripada Magistrate Kelas 1 yang dilantik oleh Raja atau Sultan. Akhir sekali, Mahkamah bagi Kanak-kanak terdiri daripada Magistrate yang dibantu oleh 2 orang penasihat di mana seorang daripadanya wanita dan prosiding secara tertutup. Bidang kuasa bagi Mahkamah Rendah terbahagi kepada 2 iaitu Sivil dan Jenayah. Bagi Mahkamah Seksyen, bidang kuasa sivil membicarakan kes yang nilai maksimum tidak melebihi RM1 juta kecuali kes-kes melibatkan kemalangan kenderaan bermotor, penderitaan dan kes-kes antara tuan rumah dan penyewa. Bagi bidang kuasa jenayah, ia membicarakan kesalahan yang tidak melibatkan hukuman mati. Bagi Mahkamah Magistrate pula, bidang kuasa sivil membicarakan kes yang nilai maksimum tidak melebihi RM100,000. Bidang kuasa jenayah pula membicarakan kesalahan mengikut Kanun Keseksaan 392 dan 457 serta membicarakan kesalahan yang boleh dihukum maksimum 10 tahun penjara atau denda. Mahkamah Magistrate Kelas 2 yang mendengar kes jenayah di mana hukuman yang diperuntukkan oleh undang-undang ialah denda sahaja, iaitu termasuk kesalahan trafik. Bagi bidang kuasa sivil, tuntutan plaintiff termasuk faedah tidak melebihi RM10,000 sahaja. Bagi bidang kuasa jenayah, kes di mana hukum-hukum yang diperuntukkan oleh undang-undang ialah hukuman denda sahaja. Selain itu, pemenjaraan tidak melebihi 12 bulan atau mana-mana gabungan hukuman tersebut. Isu yang akan kami ketengahkan ialah isu yang menimpa Pegawai Kadet Laut UPNM Muhammad Zulfarhan Osman Zulkarnain pada 2 tahun lepas. Bagi tertuduh dikenali sebagai Muhammad Akmal Akif, mahkamah membebas dan melepaskan tanpa dipanggil membela diri. Kesemua 19 penuntut yang mendengar keputusan pada hari ini, seorang daripada mereka iaitu Muhammad Akmal Akif ini dilepas dan dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Sementara itu di luar kamar mahkamah, bapa Zulfarhan iaitu Zulkarnain Idrus bersama keluarganya melakukan sujud syukur. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 31 Julai sebagai keputusan kes 19 orang pelajar Mesti Pertahanan Nasional Malaysia yang didakwa telah membunuh dan mencederakan rakan semesti mereka Zulfarhan Zulkarnain pada 2 tahun lepas. Hakim Datuk Azman Abdullah menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan dan penjelasan daripada kedua-dua belah pihak. Laporan daripada pakar patologi Hospital Mesti Kebangsaan Malaysia HUKM Dr. Samah Arsyad menunjukkan bahawa kesan tekapan itu menyebabkan mangsa mengalami 80% tubuh badannya kelencuran. Katanya, pihak pembelaan turut membangkitkan mengenai kesan kecederaan yang tidak kelihatan semasa kejadian, namun berdasarkan keterangan saksi, mangsa menjerit setiap kali dipukul dan ditekak dengan seterengah. Seramai 29 saksi pendakwaan memberi keterangan sepanjang perbicaraan bermula Januari 2018 termasuk 2 saksi mata iaitu pelajar UPNM Ahmad Senabil Muhammad dan Muhammad Syafiq Abdullah.